lagi. Tidak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. إلى حضرة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح العالم الأعلم شيخ داود بن شيخ عبد الله بن شيخ إدريس الفطني وإلى روح محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافعي وإلى روح أبو الحسن بن إسماعيل الأشعري وإلى روح أبو منصور محمد بن محمود المتردي ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihil ma uliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikati المقربين يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Baik, kita masuk pada muka surat 150. Disunatkan tidak menyibuk dengan zikir. Ya, zikir. Zikir ni bermaksud kita mengingat. Kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sunat bagi orang masbuk tidak menyibukkan diri dengan membaca zikir yang sunat. Contohnya kita baca ta'awuz. Kita baca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Contoh lain lagi, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Sebelum kita membaca suratul Fatihah. Jadi apa maksud masbuk ni? Maksud masbuk. Masbuk. Apa dia? Masbuk ialah apa dia? Orang yang tidak memperolehi masa yang memadai untuk membaca suratul Fatihah.
dengan kadar pertengahan, bukan dinisbahkan kepada bacaan dirinya dan juga bacaan imamnya. Itu masbuk. Dia tidak memperolehi masa untuk membaca suratul Fatihah. Jadi dia datang masuk pada rakaat. Jadi pada rakaat tersebut dia tidak memperolehi masa untuk membaca suratul Fatihah, tetapi dia menyibukkan diri dia. Contoh baca doa iftitah, kemudian baca ta'awuz. Faham? Apa maksud ta'awuz tu? Contohnya ialah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu nama ta'awuz. Kalau basmalah ialah bismillah. Faham? Kalau sebut basmalah bermaksud kita baca bismillah. Kalau ta'awuz maksudnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faham? Kalau disebut tasbih, apa dia? Subhanallah. Kalau sebut tahmid, alhamdulillah. Apa lagi? Kalau takbir, Allahu akbar. Itu semua faham. Kalau tahlil, la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang jemput imam buat tahlil di rumah, inilah nama tahlil. Faham? Tahlil. Nanti imam jemput buat kenduri, baca tahlil sedikit. Tahlil sedikit. La ilaha illallah. Itulah tahlil. Itu adalah tahlil. Jadi nak sebut imam baca tahlil. Kalau imam baca tahlil dia tak baca doa, jangan marah. Imam baca la ilaha illallah dia, doa tak ada. Kata suruh baca tahlil lah. Tahlil tu la ilaha illallah. Dosa ke buat tahlil ni? Saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, dosa ke? Kita sebut la ilaha illallah, dosa ke? Taklah lah. Malah kita nak mati pun kita kena usaha gerakkan bibir kita menyebut nama Allah. La ilaha illallah. Kita kena biasakan diri kita sebelum mati menyebut kalimah la ilaha illallah. Jangan menyibukkan diri kita perkara-perkara yang lain. Sebut kalimah la ilaha illallah, tak ada masalah. Jangan kata bid'ah. Faham? Baik, kita masuk dalam bab solat. Sebaiknya selepas imam takbiratul ihram, dia terus membaca Fatihah. Terus membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baca. Terus membaca Fatihah. Kecuali dia berpendapat dia sempat membaca zikir yang sunat beserta Fatihah, maka bolehlah dia melakukannya. Kalau dia rasa sempat, jika sekiranya rasa baca ta'awuz tu sempat, faham tak? Sempat, maka dia bolehlah membaca suratul Fatihah. Kadar masa tu untuk habiskan. Baik. Baik, pada muka surat sebelah 151. Fatihah ditanggung oleh imam serta mendapat rakaat. Fatihah ditanggung oleh imam serta mendapat rakaat. Yang pertama, apabila imam rokok, makmum yang masbuk memulakan takbiratul ihram. Kemudian terus membaca Fatihah tanpa menyibukkan dengan yang sunat. Contoh membaca doa iftitah, membaca ta'awuz. Ta'awuz sebut zikir juga. Cuba kita baca zikir subhanallah, itu zikir juga. La ilaha illallah, tahlil zikir juga. Faham? Takbir pun zikir juga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah pun zikir juga. Kita disebut tahmid macam ni saya terangkan tadi. Baik.
Apabila imam rokok, makmum yang masbuk yang tidak memperolehi masa untuk membaca suratul Fatihah tu masbuk. Kan? Makmum yang masbuk memulakan takbiratul ihram Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram ni bukan wajib dari segi tangan. Dia wajib dari segi apa? Lafaz. Takbiratul ihram wajib dari segi lafaz, bukan wajib dari segi perbuatan. Sebab rukun solat terbahagi kepada 3, iaitu rukun qalbi, rukun hati, rukun qauli. Rukun qalbi itu rukun hati, rukun qauli ialah rukun kita membaca. Kemudian rukun fa'li iaitu rukun perbuatan. Faham? Jadi kita membaca Fatihah tu rukun qauli. Membaca Fatihah tu perbuatan ke atau membaca? Membaca disebut rukun qauli. Faham? Kalau perbuatan disebut fa'li. Itu sebab orang dulu sebut apa fi'il kau ni? Sebenarnya fi'il tu diambil daripada perkataan fi'il. Fi'il tu ialah perbuatan. Faham? Fi'il, fa'ila, fi'il. Kemudian kalau untuk takbiratul ihram, maka dia wajib dari segi lafaz. Kita kena refresh balik. Bukan setakat kita belajar muwafiq dan masbuk, kita tahu kena bezakan yang mana rukun qalbi, yang mana rukun qauli dan yang mana rukun fa'li. Faham tak? Kita kena bezakan. Jadi takbiratul ihram dia wajib dari segi lafaz, bukan dari segi perbuatan. Jika sekiranya dia tidak mengangkat tangan, yang contoh datang dia masuk dalam saf, Allahu Akbar, tak angkat tangan begini. Angkat tangan begini hukum dia sunat, hukum dia. Tetapi yang wajib dari segi lafaz. Dalam masa kita lafazkan takbiratul ihram tu, kita lintaskan niat untuk solat. Faham? Dalam masa kita sebut lafaz takbiratul ihram tu, Allah, dalam hati apa? Sahaja aku solat fardu. Ataupun aku solat fardu. Tak ada sahaja pun tak apa. Aku solat fardu zuhur. Aku solat fardu asar. Aku solat fardu maghrib. Aku solat fardu isya. Aku solat fardu subuh. Macam tu. Dalam hati kita ni. Lintasan. Sebab kalau imam dia ditakbir Allahu Akbar, kan kejap tu. Pasal apa? Dia ambil 3 yang rukun tu. Qasad ta'arud ta'yin, pecahan daripada niat solat. Rukun solat yang pertama apa? Niat. Betul? Rukun solat yang pertama apa? Niat. Pecahan daripada niat apa? Ada 3. Ada 3 bahagian. Qasad, ta'arud, ta'yin. Aku solat fardu maghrib. Aku solat fardu isya. Itu sahaja. Jadi kita nak memandingkan kepala, tarik nafas panjang-panjang, kan? Pasal apa? Nak lintaskan. Aku solat fardu maghrib 3 rakaat, maka imam tunai ke rakaat. Tak sampai, tuan-tuan dan puan. Kalau yang sampai itu alhamdulillah, itu disebut niat kamilah. Kamilah maksudnya niat yang sempurna. Niat yang sempurna. Kalau imam yang sebut, macam contoh imam Datuk Muhammad Hashim, saya biasa dengan dia dekat masjid saya. Dia kalau takbir Allahu Akbar, lama sikit. Jadi kita bersangka baik, barangkali dia menyebut lintasan yang penuh. Yang penuh. Jadi macam kita
yang tidak berkemampuan untuk lintasan yang penuh, kita buat lintasan yang 3 sahaja. Apa dia? Aku solat fardu maghrib, aku solat fardu isya. Habis lintasan ni terus akbar. Faham? Lepas tu selebihnya baru sambung dalam hati. Selepas takbir tu 3 rakaat mengikut imam tunai kerana Allah Ta'ala dalam hati kita. Faham Niat bukan di lafaz. Usalli fardal maghribi. Dia bukan dari segi lafaz. Dia di dalam hati. Ini kita refresh balik. Pasal apa? Kita nak menyambut Ramadan. Bulan yang diberkati, bulan kemuliaan. Jadi kita nak solat tarawih. Tarawih. Jadi kita kena tahu niat. Barangkali ada yang meniatkan fardu tarawih, padahal tarawih bukan fardu, dia adalah sunat. Jangan sebut usolli fardal tarawih. Salah tuan-tuan dan puan-puan. Dia sunat sahaja. Jadi lintasan dalam hati hanya 2 perkara saja. Qasad, ta'yin sahaja. Aku solat tarawih, itu sahaja dalam hati. Contoh, Allah, aku solat tarawih, Allahu akbar, 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Macam tu cara dia. Kalau solat tarawih, dia tak ada fardu, tak ada lintasan fardu. Tak ada lintasan fardu. Jangan kita niatkan lintasan fardu. Fardu tarawih, itu salah. Ini kita persediaan sebelum bulan Ramadan. Baik. Fatihah ditanggung oleh imam serta mendapat rakaat. Saya dah baca tadi kan. Makmum apabila imam rokok, makmum yang masbuk memulakan takbiratul ihram, kemudian terus membaca Fatihah tanpa menyibukkan dengan yang sunat. Contohnya iftitah, ta'awuz dan sebagainya. Ia hendaklah meninggalkan bacaannya dan wajib turut rokok bersama imam kerana keadaannya itu wajib mengikut imam yang rokok. Pasal apa dia wajib? Pasal dia tidak ada masa untuk membaca suratul Fatihah. Dia tidak memperolehi masa untuk membaca suratul Fatihah. Faham? Jadi bila dia tak ada masa, maka dia dikira makmum masbuk. Apa dia? Makmum masbuk. Ni kalau ceritanya makmum muafiq ni mungkin boleh ada yang ingat, ada yang tak ingat. Pasal apa? Cuti 1 minggu lepas, tak ulang. Saya sendiri pun ulang. Saya pun ada kelemahan saya sendiri. Kita hidup ni kena sentiasa murajaah, ulang kaji. Ulang kaji. Siapa ingat zikir salawat sebelum ataupun selang-seli selepas solat tarawih? Siapa boleh ingat? Saya sendiri tak ingat. Jadi kita kena murajaah. Kan solat tarawih, tu kan ada punya salawat. Siapa boleh ingat? Mungkin ada ingat, ada yang tak ingat. Maksud saya kat sini kita kena ulang kaji. Ulang kaji. Begitu juga dengan makmum wafiq dan makmum masbuk. Baik. Maka apabila ia hendaklah meninggalkan bacaannya dan wajib turun rokok bersama imam kerana keadaannya itu wajib mengikut imam yang rokok. Jadi imam rokok, maka dia kena terus rokok. Dia dikira makmum masbuk. Makmum ni ditanggung oleh imam. Faham? Jangan dibawa selepas solat. Kata imam tanggung, makan pun kena tanggung. Ini berkaitan dengan dalam solat. Faham?
Okey, mungkin ada yang salah faham, tanggung. Baik, manakala Fatihah atau sebahagian daripada Fatihahnya akan ditanggung oleh imam dan ia mendapat rakaat tersebut. Maknanya dia kena tahu. Dia jangan habiskan. Dia jangan habiskan Fatihah dia. Dia kena tahu dia tu adalah makmum masbuk. Dia bukan makmum muafiq. Makmum muafiq ni dia ada masa untuk membaca suratul Fatihah. Faham tak? Ada masa. Tetapi mungkin dia terlupa baca, atau terkhayal. Bila imam rokok baru dia teringat yang dia belum membaca suratul Fatihah lagi. Maka dia ada keuzuran, ketinggalan 3 rukun. Itu dinamakan makmum muafiq. Faham? Jadi dia kena habiskan bacaan suratul Fatihah. Itu dinamakan makmum muafiq. Faham? Dia kena habiskan. Imam rokok, dia jangan rokok. Dia kena habiskan bacaan suratul Fatihah tu. Kerana apa? Dia dikira makmum muafiq. Macam mana dia boleh jadi makmum muafiq? Sebab dia memperolehi masa untuk baca suratul Fatihah. Tetapi permasalahan yang kita baca ni, kita belajar ni, dia takbir saja imam dah rokok. Jadi dia ada masa tak untuk baca Fatihah? Tak ada masa. Jadi bila dia tak ada masa, maka dia kena terus rokok mengikut imam. Ada kata kalau dia tidak mengikut imam, maka solat dia tidak sah. Solat dia tidak sah jika sekiranya dia tidak mufaraqah ataupun dia mengikut imam. Jadi dia kena bezakan mana makmum wafiq dan makmum masbuk. Kena bezakan. Baik. Tak dikata apa tadi? Manakala Fatihah atau sebahagian daripada Fatihahnya akan ditanggung. Jangan risau tuan-tuan dan puan-puan, akan ditanggung. Akan ditanggung. Contoh lagi, imam naik pada rakaat ketiga. Naik rakaat ketiga. Imam baca dalam keadaan sederhana. Bila dia naik, yang makmum ni naik, maka imam pun rokok. Imam pun rokok. Jadi perlu tak dia baca Fatihah? Perlu tak yang makmum ni? Tak perlulah. Pasal apa? Ditanggung oleh imam. Kena ingat, masbuk ni bukan kerana makmum tu datang lambat pada rakaat pertama. Faham? Masbuk ni bukan terjadi pada rakaat pertama sahaja. Boleh jadi terjadi pada rakaat ketiga ataupun keempat. Ada tak rakaat kelima? Tak ada. Jadi pada asalnya, walaupun dia dalam keadaan asalnya dia jadi makmum muafiq asalnya, tetapi boleh jadi makmum masbuk. Seperti mana yang saya ceritakan tadi, apabila dia naik pada rakaat ketiga, contoh imam baca laju ataupun sederhana, bila yang makmum ni naik saja, imam dah rokok. Faham? Jadi bila imam dah rokok, makmum kat belakang ni, imam makmum kat belakang, ada tak masa untuk membaca Fatihah? Ada tak? Ada? Tak ada. Bila tak ada masa untuk baca Fatihah, maka dikira hukum makmum masbuk. Faham? Makmum masbuk. Maka dia wajib ikut imam. Imam rokok, dia kena ikut. Jangan ada komplain selepas solat. Apa imam ni baca laju ni? Jadi kalau kita faham ilmu muafiq dan masbuk, kita tak akan komplain imam. Malaikat imam baca salah, baru kita boleh nasihat tegur. Faham? Contoh, imam baca, sepatutnya baca ghairil, contoh saya. Jadi imam, saya salah baca. Ghairil magdu. Magdu ke magdu?
Ghairil maghdubi alaihim. Salah ke betul tuan-tuan? Salah. Bukan maghdu. Dia bukan ada qalqalah, huruf ghin tu. Ghairil maghdu. Ghin tak ada huruf qalqalah. Huruf qalqalah hanya ada 5 saja. Ba, jim, dal, ta, qaf. Ghin tak ada. Huruf qalqalah hanya ada 5 saja. Ba, jim, dal, ta, qaf. Huruf dad tak ada. Huruf dad tak ada. Jadi jika sekiranya saya baca salah, ghairil maghdubi alaihim, ataupun saya bi alaihim. Sebab tu bi alaihim bukan bi alaihim. Jadi kalau makmum tegur imam, contoh saya salah baca tu, jadi saya kena terima. Saya kena perbetulkan bacaan. Saya kena betul bacaan. Tu betul. Jadi imam baca betul, lepas tu imam baca sederhana ataupun cepat, dia tak sempat baca Fatihah pada rakaat ketiga, ataupun dia dapat baca setengah saja, imam dah rokok, dia tak sempat, jadi maka dia kena turut ikut makmum rokok sekali. Jadi kalau kita faham bab muafiq dan masbuk, kita tak ada masalah. Membaca laju ke apa ke, tak ada masalah. Yang penting bacaan surah Al-Fatihah tu betul. Faham? Fatihah tu paling kita kena betulkan. Baik. Selesai. Kita pergi pada yang nombor 2. Yang kedua, dan jika makmum yang masbuk lambat bacaannya, maka keadaan sebegini tidak wajib dibaca selain daripada yang sempat dibacanya. Ia berlainan daripada masalah orang muafiq dahulu, kerana masalah ini dipermudahkan. Muafiq, dia kata apa? Ia berlainan daripada masalah orang muafiq dahulu. Bila cakap dahulu ni bukan orang dulu-dulu. Kita belajar yang depan-depan. Yang depan-depan tu. Permasalahan orang muafiq. Permasalahan yang pertama, lambat. Disebabkan apa? Was-was. Was-was. Lepas tu apa lagi? Kelembapan. Maksudnya kelembapan bukan lembab pasal ni suhu. Pasal dia baca tu memang semula jadi, memang baca lembab. Faham tak? Yang ini yang dikatakan masbuk, lambat bacaannya, bukan disebabkan was-was ataupun dia baca semula jadi tu lembab, bukan. Dia memang baca memang sajalah baca lambat. Contoh saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Cepat. Tetapi dalam masa yang sama saya kawal tajwid saya. Itu dinamakan bacaan hadar. Tapi yang makmum belakang ni baca tartil pula. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam dah ghairil maghdubi alaihim, dia baru Ar-Rahmanirrahim. Faham tak? Dia bukan masalah memang semula jadi baca lembab, dia memang baca saja dalam bacaan tartil. Faham tak? Tartil. Kalau yang laju disebut hadar. Tetapi nak baca hadar ni, bacaan Al-Quran hadar, dia kena kawal tajwid dia dengan betul. Sebab kalau kita duduk budak-budak tahfiz, dia baca lagi laju sebenarnya. Dia baca lagi laju. Bila dia baca laju tu, tapi dalam masa sama dia kawal tajwid dia, bacaan yang betul. Tak ada masalah. Tapi kita jangan terpanjat kalau ada orang baca laju. Kalau ada orang baca laju, tajwid dia betul, tak ada masalah. Faham? Kita bukan kita punya jurusan kat situ buat tahfiz, kita jangan komplain lah. Budak-budak tahfiz baca laju. Bila budak tahfiz ni, dia sebenarnya ikutkan satu hari tu, kalau betul-betul dia kena ulang 5 juz satu hari. 5 juz tau, satu hari. Kita satu juz pun nak mengangkat 3 jam habis, kan? Jadi budak tahfiz ni, hafiz Quran ni, dia kena ulang.
sekurang-kurangnya, seeloknya 5 juz satu hari. Jadi macam mana nak lajukan tu? Macam mana nak capai 5 juz tu? Dia kena baca laju lah. Dia kena baca laju. Dalam masa sama dia kawal ilmu tajwid dia tu. Akhraj dia betul. Faham? Kita lagi nyata kita tak ada ilmu ni, kita jangan kata kau ni sesat, baca tak betul. Tak boleh lah. Sebab kita bukan bidang dia. Baik. Kemudian dia kata ia berlainan daripada masalah orang muwafiq dahulu kerana masalah ini dipermudahkan dan sepatutnya dipelihara hal ini. Tiada yang lain berlainan hal ini dengan orang muwafiq. Sekian juga apa yang disebutkan dalam masalah ini mengenai Fatihah. Ia memadai sekadar yang sempat dibaca dan tuntutan membacanya digugurkan. Macam mana bergugur? Maka hukumnya seperti orang yang mendapat imam selepas bertakbir untuk rokok. Dia wajib turut rokok bersama imam dia memperolehi rakaat itu. Orang masbuk itu wajib mengikut imamnya pada rokok sama ada sempat membaca sesuatu atau tiada daripada Fatihah, maka dapatlah rakaatnya. Sama ada dia sempat baca ataupun dia baca tak habis, maka dia tetap mengikut imam rokok. Itu dinamakan masbuk. Faham? Yang ketiga, jika yang masbuk itu tidak sempat membaca Fatihah, atau sempat membaca sebahagian sahaja, Fatihahnya ditanggung oleh imamnya dengan syarat imam itu suci, mutatahhir, dan bukan pada rakaat yang terlebih seperti rakaat kelima, dan disyaratkan juga ia dapat rokok dengan tumakninah, dengan sekurang-kurang rokok bersama imam sebelum bangkit imamnya. Maksud kat sini, jika yang masbuk itu tidak sempat baca Fatihah atau sempat baca sebahagian sahaja, contoh dia sempat baca apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jadi imam dah rokok sebahagian. Jadi kalau ada rokok, maka kalau imam rokok, makmum ni pun turut rokok. Dia dikira makmum masbuk. Dengan syarat imam untuk menanggung makmum punya Fatihah ni, dia mesti suci ke? Itu antara salah satu syarat dia. Suci macam mana ni? Maksud kat sini, air semayang dia tak batal. Faham tak? Tak batal. Itu syaratnya. Dia ada beberapa syarat. Hendaklah imam dalam keadaan suci daripada hadas dan najis. Imam bukannya sedang berada pada rakaat yang lebih seperti rakaat yang kelima, untuk menanggung Fatihah. Imam bukan pada rakaat kelima. Macam mana boleh jadi rakaat kelima ni? Macam mana boleh jadi rakaat kelima? Pasal apa? Terlebih. Disangkakan dia ni rakaat ketiga. Faham? Tapi dia naik. Tapi makmum dah tahu. Dia ni naik rakaat kelima, bukan naik rakaat keempat. Dia dah tahu. Baik. Jadi ini permasalahan saya cerita bab masbuk. Faham dulu. Fahamkan dulu bab masbuk. Jadi makmum yang rokok bersama imam itu hendaklah sempat bertumakninah dalam rokoknya dalam keadaan imamnya belum lagi bangkit daripada rokok. Jadi kalau imam nak tanggung makmum, Fatihah makmum, yang makmum ni mesti sempat rokok bersama imam dan serta tumakninah di dalam rokok bersama imam. Tahu tumakninah tu apa, tuan-tuan dan puan-puan? Iaitu berhenti seketika. Iaitu dari segi pergerakan kita, bukan dari segi lafaz. Faham? Tumakninah.
kadar tomak nina tu berhenti seketika tu berapa lama? Seperti kita mengucap subhanallah. Jadi kalau ada orang baca, kalau ada orang rokok, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, tomak nina dia betul kan, sekadar subhanallah, tak ada masalah. Walaupun dia tak baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi tu hukum dia sunat. Jadi kita kena bezakan perkara sunat dan perkara yang wajib, iaitu perkara rukun. Jangan samakan perkara sunat itu ialah perkara yang wajib. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, barang siapa yang menganggap perkara sunat itu wajib dan menganggap yang perkara wajib itu sunat, maka tidak sah solat dia. Tidak sah solat dia. Contoh, dia menganggap baca surah Fatihah tu hukum dia sunat, padahal wajib, maka tidak sah solat dia. Jika sekiranya dia kata rokok ni sunat, padahal wajib, maka tidak sah solat dia. Jelas? Jadi berdiri betul, berdiri wajib untuk solat fardu. Wajib untuk solat fardu. Tapi kalau nak solat sunat, walaupun kita sihat wal fiat, kita nak solat duduk, tak ada masalah. Boleh sahaja. Tetapi daripada nak dapat 100 markah, dapat 50 markah saja. Saya contoh, masuk kat sini daripada dapat 100% 100 pahala, dapat 50 pahala saja. Contoh, Nabi kata dapat penuh pahala. Tapi kalau kita solat sunat dalam keadaan duduk, boleh, tetapi dapat separuh saja. Itu sebagai contoh. Jadi kalau ada lihat orang yang solat duduk, solat sunat duduk, tak ada masalah. Yang kata, Allah mak ni sihat wal fiat, apa sahaja solat duduk. Jadi kita kena tahu dia ni solat sunat ke solat fardu. Faham? Tetapi kita kena mahir bab semayang duduk, semayang dalam keadaan duduk. Benda ni saya dah pernah terangkan dahulu. Boleh tengok video yang disimpan dalam Facebook. Boleh tengok yang lepas-lepas. Okey, baik. Dan disyaratkan juga ia dapat rokok dengan tomak nina dengan sekurang-kurangnya rokok bersama imam sebelum bangkit imamnya. Dia mesti ada tomak nina bersama imam sebelum imam tu bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Jadi kalau misal kata imam tu makmum tu turun rokok, dalam masa yang sama tu imam tu Sami Allahu liman hamidah, dapat tak tomak nina bersama imam ketika rokok? Saya contoh sekali. Contoh, imam Allahu Akbar, makmum kat belakang ni, kemudian dia nak rokok, Sami Allahu liman hamidah, makmum kat belakang ni rokok, lepas tu imam ni Sami Allahu liman hamidah. Jadi sempat tak dia rokok bersama imam serta bertomak nina? Tak sempat. Tak sempat. Maka dia tidak mendapat rakaat. Faham? Dia tidak mendapat rakaat. Baik. Jika makmum rokok selepas imam mengangkat kepala dari rokok, jika makmum rokok selepas imam mengangkat kepala dari rokok kerana berusaha membaca Fatihah, maka luputlah rakaatnya. Maksudnya kat sini dia kata maka tidak mendapat rakaatnya. Sepatutnya dia kena terus ikut imam, bukan habiskan baca Fatihah tu. Kerana apa? Dia tidak memperolehi masa untuk habiskan Fatihah. Dia tidak memperolehi masa untuk habiskan Fatihah. Jadi imam rokok, dia kena turun rokok. Contoh, kita sampai mana? Ar-Rahmanir Rahim, imam dah rokok, kita turun rokok. Ataupun
Kita dah sampai mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Imam berrokok, kan? Kita baca siratal ladzina an'amta alaihim. Imam berrokok. Jadi kita pun rasa, mak sayang sikit lagi nak habis ni kan. Habiskan je lah. Tak boleh. Imam rokok, kita kena turun rokok. Walaupun sikit lagi. Macam mana? Dia dalam keadaan masbuk, tetapi dia kena turun rokok juga. Baca Fatihah habis boleh, tetapi ada yang kata kalau imam tu bangkit daripada rokok, maka luputlah rakaat dia. Jadi dia kena ikut kat mana imam dia. Dalam keadaan situasi imam tu kat mana. Jadi dia kena ikut. Selepas imam bagi salam, maka dia kena tambah satu rakaat lagi. Faham? Itu cara pertama. Cara kedua, dia kena mufaraqah. Kalau dia tak buat antara salah satu ni, dua cara ni, maka tidak sah solat dia. Faham? Kita ada 1 minggu lagi kan untuk minggu depan boleh habis lagi ni. InsyaAllah 152 sampai ke surat sampai 156. Masalah apa? Tak banyak pun dia punya ni masalah. InsyaAllah sampai sini saja. Ke nak teruskan lagi? Sikit lagi. Sekali lah. Baik, keempat. Jika makmum sibuk, masyghul. Masyghul tu bahasa Arab. Kan? Kalau ada orang sibuk menyibuk ni sebagai masyghul. Syughul, masyghul, sibuk. Dengan membaca zikir yang sunat. Wajib dibaca Fatihah sekadar huruf. Membaca zikir yang sunat yang dilakukannya atau kadar masa diamnya jika ia diam. Dalam keadaan sedemikian, ia hendaklah berijtihad menurut sangkaannya yang biasa sama ada telah dibaca sesuatu atau tidak daripada Fatihah pada rupa masalah ini. Maka jika ia telah membaca apa yang wajib baginya dan dia turut rokok beserta imamnya dengan yakin mendapat tumakninah, maka dapatlah rakaatnya. Maksud pengarang kat sini ialah barangkali orang yang tidak fasih membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Kalau orang yang tidak fasih, macam contoh orang yang baru masuk Islam, bukan dia tu boleh baca. Jadi dia ada zikir-zikir mengikut sekadar huruf, iaitu Fatihah. Ataupun dia tak tahu, tak boleh juga, dia diam sekadar masa membaca suratul Fatihah. Faham? Kita ni daripada kecil memang Islam, takkan tak tahu baca suratul Fatihah. Saya contohkan contoh orang yang baru masuk Islam. Ataupun orang yang memang daripada kecil memang Islam, tetapi dia tinggalkan solat, dia tak belajar mengaji dan sebagainya. Baca Fatihah pun tak tahu, Bismillah pun pelat. Tak boleh nak baca, Ustaz. Jadi macam mana cara tu? Adakah dia terlepas daripada solat wajib ni? Tetap kena solat. Bukan berarti dia tak tahu baca, dia tak boleh solat. Kena solat. Ustaz, saya tak tahu baca Fatihah, saya tak hafal, jadi saya tak boleh solat. Tak boleh. Tetap kena solat. Ustaz, saya tak khusyuk, Ustaz. Solat. Tetap kena solat. Walaupun tak khusyuk. Kerana apa? Sembahyang ini adalah salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam. Begitu juga kita dalam solat, kalau salah satu rukun tak buat, sah tak solat kita? Contoh kita rukun membaca Fatihah, kalau kita tak lakukan membaca suratul Fatihah, sah tak solat kita? Tak sah. Begitu juga kita di dalam rukun Islam. Rukun Islam kita tak solat,
Atau sebab apa? Tak reti baca Fatihah, tak boleh, tetap kena solat. Cara dia macam mana? Macam ni lah yang kita belajar ni. Iaitu dia kata apa? Wajib dibaca Fatihah sekadar huruf, membaca zikir yang sunat, sekadar tempoh masa surah Fatihah pun. Atau kadar masa diamnya jika ia diam. Dalam keadaan sedemikian, ia hendaklah ijtihad menurut sangkaannya yang biasa sama ada telah dibaca sesuatu atau tidak daripada Fatihah pada rupa masalah ini. Maka jika ia telah baca apa yang wajib baginya dan dia turut rokok berserta imamnya dengan yakin mendapat tumakninah, maka dapatlah rakaatnya. Maka dapatlah rakaatnya. Baik, jika imam mengangkat kepala daripada rokok dan makmum yang masbuk telah selesai baca Fatihah, telah selesai baca Fatihah, atau ia gagal rokok dengan tumakninah bersama imam, maka luputlah rakaatnya, tak dapat rakaat. Dan hendaklah ditambah satu rakaat lagi selepas salam imamnya. Jadi macam mana kita nak buat tu? Kita kena ikut situasi keadaan imam itu. Faham tak? Contoh dia habis Fatihah, imam dah bangkit daripada rokok dia, imam dah iktidal. Dah iktidal. Kemudian lepas iktidal, imam pun sujud. Maka apabila dia tertinggal daripada rukun tersebut, maka dia kena ikut cara pertama itu ikut di mana situasi keadaan imam tersebut. Selepas imam bagi salam, maka dia kena tambah satu rakaat lagi. Ataupun cara kedua, dia kena mufaraqah daripada solat berjemaah dengan imam ataupun mengikut imam. Faham? InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung lagi, iaitu dengan tajuk hukum bagi makmum yang masbuk yang belum sempurna Fatihah tetapi imam sudah mengangkat kepala daripada rukuk. InsyaAllah banyak itu datang pada Allah, kekurangan itu datang pada kelemahan saya sendiri. Maka saya akhiri dengan tasbih kifarah surah wal asr. Subhanallahu minka asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilman wa sakhkhar lana ma'alahu lil jibali sahbina wa tarabna fa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.